وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada Al-I'tiqad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ditulis oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullah. Dan malam ni insya-Allah kita akan masuk pada muka surat yang ke-23, 24, iaitu wasiat Imam Syafi'i menjelang kewafatannya. Wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i menjelang kepada kewafatannya. Okay. Jadi kita tengok matannya pada muka surat yang ke-25, matan Arabnya, dan terjemahannya muka surat yang ke-24. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala akhbarana az-zahid Abu Tahir Ahmad bin Asim al-Mawsili qala anba'ana Abu al-Hasan Ali bin al-Qasim al-Muqri bil-Mawsil qala katabtu min kitabi Ibn Hisham al-Baladi rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma wassa bihi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita tengok terjemahan di muka surat 24 tu. Berkata pengarang rahimahullahu taala telah mengkhabarkan kepada kami Az-Zahid Abu Tahir Ahmad bin Asim Al-Mawsili, dan telah mengkhabarkan kepada kami beliau berkata Abu Al-Hasan Ali bin Al-Qasim Al-Muqri telah menuliskan, telah memberitahu kami di Mawsil. Mawsil itu nama tempat di Iraq hari ini. Okay. Beliau berkata, aku telah menulis sebahagian surat Ibn Hisham Al-Baladi, semoga Allah merahmati beliau, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Inilah wasiat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini permulaan kepada sanad yang nak cerita pada kita apa pesanan ataupun wasiat Imam Syafi'i bila mana dia ni nak wafat. Okay. Kemudian muka surat 25 matan Arab dia tu, dia ada huruf ha dalam kurungan. Huruf ha dalam kurungan tu ialah satu kaedah yang digunakan oleh para ulama hadis, ringkasan kepada perkataan at-tahwil. At-tahwil maksud dia apa? Perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain. Kalau kita baca kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun mana-mana kutubus sittah, kita jangan ingat ha tu dia saja-saja letak. Itu ialah kaedah ringkasan penulisan sanad oleh para ulama hadis. Ha tu ringkasan kepada tahwil. Dia macam na tu. Muka surat 25 tu, kau tengok baris yang paling atas sekali yang bahasa Arab tu, akhbarana az-Zahid Abu Tahir Ahmad bin Asim al-Mawsili. Na tu kita dah sebut sebelum ni, kita baca dengan amba'ana. Kita baca dengan amba'ana. Itu ialah ringkasan, cara para ulama dia ringkaskan. Tahwil ni maksud dia apa? Tahwil ni maksudnya riwayat
bagi pesanan Imam Syafi'i ini banyak sanad. Bukan satu jalur sanad. Dia ada banyak sanad. Dia bukan hadis Nabi. Dia hanya pesanan Imam Syafi'i. Cuma nak beritahu pada kita, ramai orang yang tahu tentang riwayat apa pesanan Imam Syafi'i menjelang kewafatan dia. Maknanya bukan seorang dua yang dengar, bukan beberapa orang saja yang dengar, tapi ramai sehingga ada berbilang-bilang sanad. Jadi kita tengok perenggan yang kedua tu, apa yang dia sebut situ. Perenggan yang kedua, wa akhbarana Abu Mansur Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Hasan bin Sahal bin Khalifah bin As-Sabbah Al-Baladi. Qala haddathani jaddi Muhammad bin Al-Hasan bin Khalifah qala anba'ana Abu Ali Al-Husain bin Hisham bin Umar Al-Baladi qala. Maksud dia Abu Mansur Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Hasan bin Sahal bin Khalifah bin As-Sabbah Al-Baladi telah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, datukku Muhammad bin Al-Hasan bin Khalifah telah memberitahuku, beliau berkata Abu Ali Al-Husain bin Hisham bin Umar Al-Baladi telah memberitahu kami, beliau berkata. Jadi dua perenggan ni ialah tentang sanad pesanan Imam Syafi'i ataupun wasiat Imam Syafi'i ketika menjelang kewafatannya. Jadi perenggan yang ketiga tu baru nak masuk apa pesanan Imam Syafi'i tu, apa wasiat dia. Kita baca apa yang disebut situ, muka surat 25. Hadhihi wasiyatu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Inilah wasiat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi yang duk riwayat ni iaitu Al-Husain bin Hisham bin Umar Al-Baladi ataupun Ibn Hisham Al-Baladi. Bila mana dia dengar Imam Syafi'i ni, dia sebut, dia dengar, dia nak riwayat wasiat Imam Syafi'i ni, dia sebut hadhihi wasiyah. Inilah wasiat. Wasiat ni maksudnya pesanan Muhammad bin Idris, iaitu Imam Syafi'i lah, itu nama dia, radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meredainya. Sini saya nak sebut sikit tentang masalah at-taradhi alal Imam Asy-Syafi'i, menyebut kalimah ataupun lafaz radhiyallahu anhu kepada selain sahabat. Biasa kita dengar nak kena sebut radhiyallahu anhu ni ataupun radhiyallahu anhum ni, radhiyallahu anha ke, radhiyallahu anha perempuan, radhiyallahu anhu lelaki, radhiyallahu anhum ramai. Kena sebut lagu tu untuk siapa? Untuk golongan sahabat saja. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran surah Al-Hashr, Allah Ta'ala sebut was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu pangkat yang Allah Ta'ala beri kepada para sahabat. Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu Allah Ta'ala telah redha dan mereka pun meredai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Jadi para ulama sebut, bila mana kita nak sebut nama sahabat, kita kena sebut dengan kalimah ataupun lafaz, dipanggil lafaz at-tarabi. Tiba-tiba dalam matan kita ni dia letak lafaz tu kepada bukan sahabat, sebab Imam Syafi'i bukan sahabat. Sahabat ni siapa? Yang bertemu dengan Nabi, hidup sesama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan apa yang Nabi bawa, yakni masuk Islam dan mati di atas agama tu. Itu ta'rif bagi sahabat. Man laqiyan Nabi, siapa yang bertemu dengan Nabi. Yang tak bertemu dengan Nabi, sama ada dia tabi'in ataupun apa-apa saja gelaran lepas pada itulah, tabi'ut tabi'in ataupun lain-lain. Jadi kena faham dulu ta'rif sahabat tu. Ta'rif sahabat ni yang jumpa Nabi. Dan kalau tengok zaman Nabi hidup ni, dia ada beberapa orang yang tak jumpa Nabi. Dia jumpa sahabat, hidup sezaman dengan Nabi. Contoh siapa? Contoh Ashamah An-Najashi, Raja Habsyah. Hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tak ada riwayat sebut dia pernah jumpa face to face dengan Nabi, tak ada. Jadi para ulama memasukkan dia sebagai tabi'in sebab dia jumpa siapa? Dia jumpa sahabat je. Dia jumpa sahabat iaitu Ja'far bin Abi Talib. Itu wakil orang Islam ketika mana orang Islam berhijrah ke Habsyah. Dan dia ada satu lagi kelompok, dia hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia masuk Islam lepas pada Nabi wafat. Yang ni pun tak panggil sahabat.
Dia panggil, istilah ulama hadis panggil mukhadram. Ini jarang sikit kita dengar. Mukhadram ni tak pernah jumpa, pernah hidup zaman Nabi, jumpa pun Nabi, tapi waktu jumpa tak Islam. Masuk Islam bila Nabi dah meninggal. Rugilah orang lagu ni, dia rugi, dia tak dapat kelebihan sahabat tu, tak dapat. Ada beberapa orang kes macam ni ada. Okay. Jadi nak sebut lafaz tarabi ni ataupun radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum ni untuk sahabat asalnya. Tiba-tiba dalam matan kita ni diletak kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Para ulama bahas. Benda ni pun ada perbahasan di kalangan para ulama. Boleh tak nak letak lafaz ni kepada bukan sahabat? Dia ada satu kitab yang syarah matan kita ni. Nama dia Badhlul Masa'i. Badhlul Masa'i ni kitab syarah kepada matan kita ni, matan i'tiqad Imam Syafi'i. Siapa yang tulis? Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi, hidup lagi. Kita pernah dengar nama Ar-Rajhi Bank, Ar-Rajhi Bank. Malaysia banyak cawangan Ar-Rajhi Bank. Dia tah. Dia tu selain daripada tokek bank besar kaya, dia pun alim, orang ulama juga. Dia tulis kitab. Antara kitab yang dia tulis syarah kepada matan kita ni. Abdul Aziz Ar-Rajhi, orang kaya yang tawaduk. Sistem perbankan yang bersih riba. Yang dia, kalau kita bacalah kisah Ar-Rajhi ni, dia nak yakinkan bank dunia di Eropah, orang-orang Eropah, tanpa riba pun kita boleh maju. Banyaklah dia punya laluan nak buka bank Ar-Rajhi tu. Okay. Cuma nak sebutnya dia seorang alim, dia bukan hanya seorang manager bank yang kaya, dan dia pun orang yang tawaduk, wakaf harta banyak. Kalau kita tengok gambar dia, boleh tengok dalam Google apa tengok. Orang yang sangat tawaduk. Tak macam orang kaya lah. Okay. Dan dia banyak tulis kitab. Antara kitab yang tulis syarah kepada ni. Selain daripada sibuk dengan perbankan ni, dia pun tulis juga buku. Okay. Jadi dia bahas bab ni. Saya baca sikit syarah dia. Dia kata, la ba'sa an yutardiya an ghairi sahabah. Tidak menjadi masalah untuk kita sebut lafaz radhiyallahu anhu ataupun lafaz radhiyallahu ni kepada selain sahabat Nabi. Tak ada masalah. Fi ba'dil ahyan, tapi sebut tu jarang-jarang, bukan selalu-selalu sangat. Sebab yang betulnya ialah lafaz tu milik sahabat, bukan milik kumpulan lain. Okay. Lakin yang bagi an yakuna al-aktharu taradiyya 'anis sahabah. Sepatutnya kita kena sebut lafaz taradi ni radhiyallahu anhu ni kepada sahabat. Wat tarahhum 'ala man ba'dahum. Dan lafaz tarahhum iaitu lafaz rahimahullah kepada orang yang selepas generasi sahabat. Sepatutnya Imam Syafi'i ni dia punya sebutan betul dia ialah rahimahullah. Tu yang paling betul. Saya nak tambah sikit lagi. Dia tak sebut dalam buku kita ni, tapi saya nak tambah. Kita tahu Quran sebut sahabat ni kena sebut dengan radhiyallahu anhum semua, ataupun radhiyallahu anha ataupun radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok kebiasaan kita lah, orang Melayu kita ni, dia ada satu orang sahabat kita tak panggil, bukan tak panggil, kita tak guna sangat radhiyallahu, kita guna karramallahu wajhah, iaitu Ali bin Abi Talib. Ali ni dia ada special case sikit. Okay. Kenapa disebut Ali itu dengan gelaran karramallahu wajhah, tak panggil dengan radhiyallahu, tapi yang tepat kena panggil radhiyallahu sebenarnya. Okay. Banyak pendapat di kalangan para ulama. Pertama, perkataan karramallahu wajhah tu maksudnya semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Radhiyallahu anhu tu maksudnya semoga Allah Ta'ala meredai mereka ataupun meredainya. Okay. Tapi kalimah ataupun lafaz karramallahu wajhah yang dikhususkan kepada Ali ni, dia ada banyak pendapat. Okay. Kalau kita pernah dengar dan orang yang pernah baca bab ni, dia akan tahulah antara sebab-sebabnya yang disebutkan oleh seorang tokoh dalam bidang akidah juga, iaitu Al-Imam As-Safarini. Dia ada tulis satu buku Aqidatus Safariniyah yang berkait dengan akidah juga. Okay. Dia kata sebab Ali bin Abi Talib ni digelarkan dengan karramallahu wajhah li'annahu ma sajada ila sanamin qat, kerana dia tak pernah sujud ataupun sembah berhala, tak pernah. Tidak ada riwayat sebut Ali bin Abi Talib tidak pernah sembah berhala. Dia daripada kecil lagi dah masuk Islam. Okay. Tapi kalau kita tengok, bukan Ali seorang je yang tak pernah sembah berhala. Kalau kita cek, ada lagi sahabat lain yang tak pernah sembah berhala tapi tak dipanggil dengan karramallahu wajhah. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq, tak panggil dengan gelaran karramallahu wajhah. Dia tak ada riwayat yang kata dia pernah sembah berhala.
Ramai lagi lah. Okay. Itu yang pertama. Riwayat yang pertama ni yang kata sebab tu Ali digelar dengan karamallahu wajhah ni, riwayat tu dhaif, kurang kuat. Okay. Yang kedua, dia kata sini kerana Ali tu tidak pernah lam yattali' 'alal 'aurati qat, tak pernah tengok aurat dia sendiri ataupun aurat orang, tak pernah tengok. Aurat dia ni maksud dia apa? Kemaluan dia, tak pernah tengok. Yang ni pun pendapat ni dhaif sebab dia, kita boleh fikir dengan logik lah, macam mana satu orang dia tak pernah tengok kemaluan dia. Dia nak buang hajat lagu mana, dia basuh kat mana, tak perhati. Dan dia nak beramal dengan hadis Nabi tentang fitrah. Nabi kata 5 daripada fitrah. Nabi kata potong kuku fitrah, kerat kuku fitrah, berkhatang fitrah, potong bulu ari-ari fitrah, lepas tu buang ataupun cabut bulu ketiak ni fitrah. Ada satu lagi Nabi sebut mandi fitrah. 5 tu mustahil sahabat tak beramal dengan sunnah ni. Jadi kalau dia nak beramal dengan sunnah, buang ataupun cukur bulu hari-hari ni, kita kena tahu zaman tu dia bukan pisau cukur macam zaman kita. Pisau cukur zaman kita ni safety tinggi dah. Dulu pisau macam orang duk khatang tu, pisau tu khatang zaman dulu. Jadi kemungkinan bahaya tu kalau tak tengok memang terjadi. Okay. Jadi riwayat tu sangat dhaif juga. Okay. Yang ketiga kata sebab apa Ali dipanggil dengan karamallahu wajhah? Sebab Ali ni muka dia biasa, dia kulit gelap. Dia keturunan Quraisy tapi dia kulit gelap. Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi sebut Ali ni orang yang pendek, tubuh dia gempal. Dia bukan gemuk tapi dia gempal. Lepas pada tu dia tu kulit gelap. Dan wajah dia tak menarik sangat. Sebab tu panggil dengan karamallahu wajhah. Riwayat tu pun kurang kuat. Riwayat yang paling kuat, taklah kuat sehingga sahih, tapi bolehlah dia punya perawi dia tu boleh diterima, iaitu digelarnya Ali bin Abi Talib dengan karamallahu wajhah ni sebab berlaku pertelingkahan sahabat selepas kewafatan Uthman. Selepas kewafatan Uthman ni berlaku keadaan kucak-kacir di kalangan para sahabat nak cari siapa pembunuh Uthman. Dan pada waktu tu keluar satu kelompok Khawarij yang jenis suka lawan pemerintah. Dia dah lawan Uthman lagi. Lepas pada tu dia teruskan lagi lawan Ali. Dengan sebab keluar kumpulan Khawarij ni, Khawarij dia tak boleh terima Ali bin Abi Talib jadi khalifah. Dia telah sebut satu perkataan yang nak memburukkan Ali. Dia kata qabbahallahu wajha, Allah Ta'ala burukkan muka kamu. Dia kata pada Ali bila mana dia tahu Ali dibai'ah sebagai khalifah. Okay. Dan pada waktu tu kumpulan yang melampau pada Ali yang kita panggil sebagai Syiah, mereka telah lawan kata-kata tu dengan dia orang sebut karramallahu wajhah. Jadi situ sejarah dia mari. Okay. Sebab tu para ulama dia sebut gelaran karamallahu wajhah ni asal daripada perbuatan melampaunya golongan yang pro Ali. Tapi salah tak nak sebut lagu tu pada Ali? Hukum asal tak salah tapi yang paling afdal ialah radhiyallahu. Bukanlah nak kata sebut tu jadi Syiah, tak pun. Cuma nak kata sini bahawasanya nak bagi tahu sejarah asal dia dulu. Okay. Yang betulnya ialah sahabat ni semua sebut radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhu. Okey. Jadi nak sebut pada Imam Syafi'i boleh atau tidak? Boleh. Hatta para ulama kata nak selawat pada bukan nabi pun boleh. Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada satu orang sahabat nama dia Ibn Abi Aufa ataupun nama betul dia Alqamah bin Harith. Dia ni datang daripada satu kabilah masuk Islam. Dia punya usaha nak Islamkan ayah dia sehingga ayah dia masuk Islam. Lalu ayah dia bila mana masuk Islam, ayah dia bagi duit yang berupa zakat untuk bagi kepada Nabi. Jadi Ibn Abi Aufa ni dia bawa zakat tu pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ini zakat pada keluarga aku yang baru masuk Islam. Sebab Ibn Abi Aufa ni, kabilah Aufa ni kaya. Nabi pun kata, Allahumma salli ala Abi Aufa. Nabi sebut lagu tu, ya Allah, selawatlah ke atas Abi Aufa. Sebab tu para ulama sebut, boleh tak kita nak berselawat pada orang? Dia bukan Nabi pun, kawan kita. Dia infak banyak masjid apa semua. Kita pun kata Allahumma salli ala, contoh nama dia Mahmud, okay, Mahmud. Salah tak? Hukum asal selawat ni hanya pada Nabi je. Okay. Jadi boleh, tapi syarat dia ba'dul ahyan. Jarang-jarang. Bukan tiap-tiap hari sampai macam selawat macam Nabi pula.
Jadi nak beritahu ini sekadar info tambahan. Ini baru bahas, tak masuk isi lagi, baru bahas yang ni. Okey. Ni kita masuk. Awsa annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey. Maksud dia, beliau telah meninggalkan wasiat yang mana beliau menyebutkan yashhadu an la ilaha illallah. Yakni Imam Syafi'i ini dia bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, dan tidak boleh disyirikkan Allah Ta'ala tu. Okay. Kata para ulama syarah kepada wasiat Imam Syafi'i ini, dia kata awsa annahu yashhadu annahu la ilaha illallah, yakni yuqirru wa ya'tarifu annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Imam Syafi'i sekarang ni dia sedang nak beritahu pada kita yang duk dengar wasiat dia ni, dia yuqirru, menetapkan, wa ya'tarif, dan mengiktiraf, annahu, sesungguhnya, la ma'bud, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilah tu, ilah tu maksudnya la ma'bud. La ilaha dengan makna la ma'bud, tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah bihaqqin, dengan cara yang benar ataupun sebenar-benarnya, illallahu wahdahu, kecuali Allah Ta'ala saja satu-satunya esa. Litakid, untuk menguatkan lagi, Imam Syafi'i pun tambah la syarikalah, tak boleh syirik. Bukan setakat kita ni kena sembah, kita pun tak boleh syirik pada dia. Sebab nak beritahu pada kita apa dia, ada orang dia sembah Allah Ta'ala, dalam masa yang sama dia syirikkan Allah Ta'ala. Ada orang dia kufur, tak terima Allah Ta'ala, dia sembah benda lain terus. Okay. Dia ada satu kumpulan lagi, dia sembah juga Tuhan, dalam masa yang sama dia sembah juga benda lain. Macam musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah, kalau kita tengok ayat Quran sebut, Allah Ta'ala suruh Nabi tanya orang-orang Arab Mekah yang duk sembah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah ni. Allah Ta'ala kata, wala in sa'altahum, sekiranya kamu Muhammad tanya kepada mereka yang duk sembah berhala ni, Hubal apa semua ni, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Fasayaquluna Allah, mereka semua akan jawab, Allah yang jadikan langit dan bumi. Tapi kenapa ambil berhala sebagai sembahan? Berhala ni wakil kepada kita untuk sampaikan doa kita pada Allah, yang disebut sebagai zulfa dalam Quran sebut, wa ma yataqarrabu ila Allahi zulfa, kami tidaklah mendekatkan diri pada Allah melainkan dengan kami ambil satu patung berhala ni nak bagi mudah doa kita. Sebab dia ada satu syubhat. Syubhat ni maksud dia apa? Kesamaran yang berlaku dalam akidah masyarakat Arab jahiliah pada waktu tu, yang asalnya mereka ni tak tercemar. Ajaran Nabi Ibrahim dia dah elok dah, tapi dia ada satu orang yang bawa ajaran tu, Amru bin Luhai nama dia. Dia bawa ajaran sembah berhala ni. Dia ada satu kefahaman, iaitu kita manusia ni penuh dengan dosa, kita tak boleh berdoa direct dengan Tuhan. Kita kena ada satu wakil yang rapat dengan Tuhan, yang Tuhan minat dia, yang mana mestilah Tuhan tak letak dosa dan pahala pada dia, iaitu batu, kayu ni Tuhan tak letak dosa pahala. Jadi kena bercakap dengan dia dulu supaya dia bercakap dengan Tuhan, bawa doa kita. Jadi mereka ni iktiraf Tuhan tu Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama syirik, sebab dia tak mengadu masalah dia pada Tuhan direct, dia lantik benda lain. Sebab tu Imam Syafi'i dia sebut la syarikalah, tak boleh syirik. Okay. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi Muhammad itu Abdullah, iaitu rasulnya, abduhu wa rasuluhu. Abdu tu maksudnya hamba, rasul tu maksudnya utusan. Okay. Maksudnya nak beritahu pada kita, Imam Syafi'i dia nak sebut pada kita kedudukan makam Nabi Muhammad ni, dia seorang manusia yang bertaraf hamba, tapi beza kita dengan Nabi Muhammad ni, walaupun kita hamba, Nabi Muhammad pun hamba, Nabi Muhammad itu rasul. Yuha ilayya, diberi wahyu pula pada dia. Beza kita hamba ni, kita hamba biasa, kita bukan rasul, kita tak terima wahyu. Jadi nak beritahu kita makam kenabian ataupun makam nubuwah dia panggil, supaya kita tak lajak lebih macam orang Kristian, dia pergi kepada mengangkat Nabi Isa pada makam ketuhanan, sehingga anggap Nabi Isa tu macam Tuhan juga. Nabi Muhammad dia bukan Tuhan. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad ni sebut pada kaum dia, ma indi khazainul ghaib,
aku tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Tuhan beritahu saja. Yang aku tak tahu, aku tak tahu. Maknanya bukanlah Nabi tu seperti mana sebahagian orang duk ingat Nabi Muhammad ni tahu benda gaib macam Allah Ta'ala juga tahu benda gaib. Nabi Muhammad cuma tahu pada benda yang Tuhan beritahu. Tak semua benda juga Nabi tahu. Okay. Kemudian dia sebut situ, wa annahu yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Okay. Dalam bahagian ni kata Imam Asy-Syafi'i, wa annahu yu'minu billah wa malaikatihi, dan sesungguhnya aku beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membeza-bezakan di antara rasul-rasul yang Tuhan utus tu. Okay. Kata para ulama, apa maksud perkataan ni? Dia kata hadhihi min usulil iman. Inilah daripada perkara-perkara usul dalam bab keimanan. Fa awsa bi annahu yu'minu billahi rabban wa ilahan wa ma'budan bil haqq. Dan dia telah berpesan pada kita, Imam Syafi'i ini, bahawasanya untuk dia dan juga kita yang dengar wasiat dia ni, supaya beriman dan yakin Allah Ta'ala itu Rabb. Rabb ni maksud dia apa? Pencipta, pentadbir. Kita pernah dengar perkataan murabbi. Murabbi kita terjemah sebagai guru. Dia mai pada perkataan Rabb. Rabb ni maksud dia satu benda ataupun satu pihak yang mengarahkan kita untuk buat sesuatu. Guru ni dia satu orang yang beritahu benda betul, benda salah. Okay. Tapi guru ni dia bukanlah ilah, dia bukan Tuhan yang boleh disembah. Okay. Tapi Allah Ta'ala itu dialah Rabb, dia juga ilah. Ilah ni maksudnya Tuhan yang disembah. Dia juga ma'bud, tempat kita mengadu masalah. Ai huwa yu'minu bi asma'illahi wa sifatihi. Maksud sini kata sebahagian para ulama, dia sebut sini bila mana Imam Syafi'i sebut yu'minu billah, maksudnya Imam Syafi'i nak beritahu dia beriman pada Allah. Allah itu Tuhan, Allah itu ilah, Allah itulah tempat sembah kita. Dan dia juga beriman bahawasanya Allah itu pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam Alkitab dan juga As-Sunnah. Macam mana Tuhan namakan diri dia, macam mana Tuhan cerita tentang zat dia, lagu itulah Imam Syafi'i iktiraf dan tetapkan. Tidak dia tambah, tidak dia kurang. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi yang syarahkan matan ni. Dia kata li'anna asma'ihi wa sifatihi dakhilatun fi musamma ismihi subhanahu laysat munfasilatun anhu. Kerana namanya dan sifat Tuhan itu dia duduk sekali dalam bab yang disebut sebagai diri Tuhan. Nak sebut pada kita bahawasanya nama Tuhan, sifat Tuhan itu pun ialah bahagian daripada Tuhan. Kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat dia. Kemudian dia sebut tentang zat dia. Dia sebut tentang di mana keberadaan dia. Dia sebut tentang apa yang ada pada diri dia, daripada kita sebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, itu semua sekali itu kita kena terima, dan ia bukanlah benda yang berpisah pada Tuhan. Sebab apa nak kena terang sampai begini semua ni? Okay. Sebab zaman Imam Syafi'i, kita kena tahu Imam Syafi'i ni dia pernah melalui satu zaman dia dituduh sebagai Syiah pun ada, dan yang kedua dia dituduh sebagai Mu'tazilah pun ada. Khalqul Quran ni, kata Quran makhluk. Dan dia pun dituduh ada bias sikit Jahmiyah. Jahmiyah ni saya dah sebut, Jahmiyah ni dia cuma terima Tuhan dalam hati, percaya, tasdik Tuhan tu ada, tapi kita tak perlu tunjukkan perilaku sebagai hamba Tuhan, tak perlu. Cuma kita ni tahu Tuhan tu ada, cukup. Kita nak ikut tak nak ikut, itu bergantung pada diri kita. Dan Tuhan tu pun sendiri dia tidak masuk dalam alam ni, dia tak berhubung dengan alam ni, melainkan dia buat siap-siap pada kita alam, kita yang aturkan. Itu fahaman Jahmiyah. Ini dia panggil bid'ah dalam ideologi, bukan bid'ah perbuatan. Tak tahulah lagu mana syaitan ni dia boleh bagi idea kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan yang mengasaskan Jahmiyah ni. Sebab tu nama kumpulan tu Jahmiyah. Nama asal pengasas dia Jaham bin Safwan. Dia boleh fikir lagu tu. Kata para ulama, sebab apa jadi lagu tu? Dia yang ta'assar bil falasifah. Dia terpengaruh dengan falsafah daripada Greek tua dulu.
fikir bab Tuhan ni sampai melalut sangat. Sebab tu dia ada bab kita kena sedar, kita tak boleh fikir bab Tuhan ni melebih sangat. Sebab dia benda yang tak berkesudahan. Sebab tu Nabi ada sebut dalam satu hadis. Saya tak pasti hadis yang sahih ataupun tidak. Bila mana ada bisikan masuk dalam kepala kita, daripada mana asal kita? Daripada Tuhan. Dan daripada mana asal Tuhan? Nabi kata jangan dilayan benda tu. Sebahagian riwayat kata bila mana datang benda tu, gambaran tu, utful ala yasarika thalathan. Nabi kata buat isyarat ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Sebab tu bisikan syaitan yang dahsyat. Dia mari kepada kita ni rasa nak fikir Tuhan. Dan kalau kita tengok sebahagian besar manusia yang berfikir tentang Tuhan, dia tak berjumpa dengan jawapan. Sebab kita kena tahu Tuhan ni dia tak suruh kita bebankan akal kita untuk fikir dia. Tapi dia bagi kita akal untuk kita fikir macam mana nak mengabdi pada dia. Cuma macam itulah syaitan ni dia suka guna mana-mana jalan untuk bagi kita ni rasa ragu ataupun kita ni lengah nak beramal. Sibuk duk fikir Tuhan lama sangat sampai tak sempat beramal. Cerita pertembungan ilmu falsafah dengan ilmu tauhid Islam ni dah lama dah. Sebab tu kalau kita tengok keluar para ulama yang keluarkan macam-macam kaedah untuk bertaamul ataupun berinteraksi dengan ilmu akidah ni. Alhamdulillah kita zaman kita ni dia tak ada dah kepeningan macam zaman Imam Syafi'i dulu. Zaman kita ni kalau orang sebut Quran ni makhluk ke tak makhluk, kita boleh fikir Quran bukan makhluk sebab Quran tu kalamullah. Kita boleh fikir sebab syubuhat, kesamaran tu dah selesai dah. Tak ada dah zaman kita ni. Zaman kita ni syubuhat benda lain pula. Sama benda lain pula. Masalah nak balas benda lain pula. Okay. Zaman tu hampir semua ulama tidak selamat dengan isu tu. Bukan Imam Syafi'i je yang kena isu khalqul Quran ni. Siapa lagi yang kena? Imam Bukhari yang kena. Kalau kita baca kisah Imam Bukhari yang wafat tahun 259 Hijrah. Dia wafat pada 1 Syawal, hari raya pertama dia meninggal. Okay. Imam Syafi'i ni orang yang sangat lembut dan santun. Bila mana dia kena fitnah isu khalqul Quran ni, dia sendiri dikecam oleh gurunya. Sebab tu kalau tengok Muhammad ibn Abdul Rahman ni antara perawi kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Bukhari anggap dia ni sebagai guru dia lah. Tapi guru dia lah yang telah cop Imam Bukhari ni sebagai Mu'tazilah sebab jawab satu soalan dia. Kalau kita baca siar Imam Bukhari ni, bila mana dia balik daripada Madinah, siap dah tulis kitab Sahih Bukhari ni, nak balik ke Bukhara, balik kampung. Orang duk dengar cerita Imam Bukhari ni balik, orang bangga, ni anak watan, anak kampung kita ni tulis kitab yang hebat, berguru dengan seorang tokoh yang hebat, Ishaq bin Rahawai, tulis kitab. Bila mana dia balik, kata Imam Az-Zahabi, hampir 2 marhalah orang menyambut dia tepi jalan. Tuan-tuan boleh bayang 2 marhalah berapa? 80 km. Orang duduk tepi jalan tunggu Imam Bukhari balik. Hampir 2 marhalah. Hari ni pemimpin mana yang orang boleh sambut sampai 80 km? Kalau 5 km, 10 km tu pun dah agak jauh dah tu. Sambutan tu maknanya orang gantung gambar dia, orang duduk tepi jalan pegang nak bersalam dengan dia. Ini 80 km. Kata Imam Az-Zahabi, tidak ada pemimpin ataupun mana khalifah yang disambut sehebat itu zaman tu. Bila mana dia balik, dia mengajar. Sebahagian riwayat kata orang datang kuliah dia sampai orang naik atas atap masjid, bumbung masjid, sebab tahu ni orang muda hebat. Sehingga ada satu orang masuk dalam majlis dia, tanya satu soalan, dan dikatakan orang tu ialah pihak yang dihantar oleh kerajaan nak tahu ulama ni kumpulan mana. Tanya soalan pada Imam Bukhari, Quran ni makhluk ataupun tidak. Imam Bukhari dah tahu dah soalan ni tricky punya soalan. Dia telah jawab dengan jawapan dia tu okey. Zaman kita boleh faham. Kata Imam Bukhari, Al-Quranu sautuka bil Qurani makhluk. Suara kita baca Quran ni, suara kita tu makhluk. Fa ammal Quran kalamullah. Adapun Quran tu kalamullah. Suara kita ni keluar suara alhamdulillahirabbil alamin, makhluk tu. Sebab dia bunyi. Bunyi ni makhluk. Okey. Tapi kalimah itu ialah kalamullah. Okay. Jadi dia punya, saya guna istilah SB yang mari tu dia dengar nak letak geng mana, dia macam pening. Jawapan tu macam nak ikut Mu'tazilah pun ada, macam takbuh Mu'tazilah pun ada. Last sekali dia buat laporan, Imam Bukhari okey, tak ada masalah, bukan geng lawan kerajaan pada waktu tu. Okey.
Cuma cerita dia jawab lagu tu dah tersebar pada guru-guru dia yang hebat. Sebab zaman tu Imam Ahmad punya stand. Imam Ahmad ni lagi awal pada Imam Bukhari. Mana-mana ahli hadis yang cakap dan jawab, dia ahli bid'ah hebat. Yang jawab lagu tu. Jangan jawab. Pendirian ahli hadis jangan jawab isu ni. Ataupun buat ketetapan. Kata bahawasanya Quran itu bukan makhluk. Jangan jawab lagu tu. Jadi guru dia yang hebat ni, guru dia yang Imam Bukhari sanjung, guru dia kata, siapa yang belajar dengan Bukhari jangan main belajar dengan aku. Pada waktu tu anak murid Bukhari yang terkenal iaitu Imam Muslim, dia pergi belajar dengan kawan tu, dia pergi belajar dengan Imam Bukhari. Cuma Imam Muslim ni dia pro Bukhari. Dia bawa semua kitab dia yang dia riwayat dengan guru yang condemn Imam Bukhari tu. Dia kata, ini semua ilmu yang aku ambil dengan kamu, aku tak nak satu, aku nak belajar dengan Bukhari je. Saya nak beritahu pada semua jemaah ni, syubuhat yang menyebabkan matan-matan akidah ni ditulis. Sebab nak beritahu kecenderungan. Sebab kau tengok Imam Syafi'i, bukan matan ni saja yang dia tulis nak cerita tentang akidah dia. Anak murid dia dah wafat dah, Imam Syafi'i dah wafat. Anak murid dia terpaksa tulis sekali lagi nak beritahu Imam Syafi'i bukan Jahmiyah, bukan Mu'tazilah, bukan juga Syiah. Cuma kita baca ni kita akan nampak, oh lagu ni je ke yang dia nak cerita. Cuma zaman tu pening, zaman kita alhamdulillah Tuhan dah akad kesamaran tu. Jadi kita boleh faham, nak beritahu Allah Ta'ala, kita pun tahu Allah Ta'ala ni dia ada sifat dia, dia ada nama dia. Saya nak beritahu zaman tu zaman yang dahsyat. Zaman yang sangat dahsyat. Dan Imam Bukhari kalau kita tengok, agak lamalah dia kena tuduhan tu, sehingga guru dia telah masuk, bukan kata guru dia, ulama hadis yang duduk tempat lain pun dhaifkan Imam Bukhari dengan sebab jawapan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari ni telah berada dalam buangan, dia tak boleh mengajar, banyaklah halangan yang dia terima, termasuk gubernur sendiri pun halang dia, sehinggalah Allah Ta'ala takdirkan Imam Bukhari mati dalam keadaan dia terhalang, dia tak boleh ajar. Dan lepas pada tu 200-300 tahun baru terangkat balik Sahih Bukhari ni, nak beritahu perjuangan. Tapi Imam Bukhari dengan guru dia yang kecam dia tu, dia tak pernah hina. Sebab tu orang tanya kepada Imam Bukhari, kenapa kekalkan nama kawan tu yang kata kamu Mu'tazilah tu. Dia kata dia marah aku isu lain, tapi benarnya dia dalam riwayat hadis Nabi, kita iktiraf. Dia memang orang yang benar. Ini adil, ulama yang adil, ulama yang tawadhu. Okey. Kita sambung. Wa malaikatihi. Sesungguhnya Imam Syafi'i nak kata sini, aku beriman kepada Allah dan para malaikat. Okey. Malaikat ni apa dia? Malaikat ni makhluk Allah Azza wa Jalla, dan ianya menjadi usul iman yang kedua dalam rangkap kita ni ataupun dalam matan kita ni. Yang pertama tadi beriman Allah, yang kedua wa malaikatihi. Malaikat ni kita kena beriman macam mana? Allah tu kita tahulah, kita beriman dia sebagai Tuhan, sebagai tempat kita sembah, dan dia ada nama-nama, ada sifat-sifat dia yang dia sebut dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasul. Kita kena terima semua. Kita tak boleh takwil, tak boleh orang kata apa, ubah ejah yang berkaitan dengan diri Tuhan, tak boleh. Okay. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i wa malaikatihi, dan aku juga beriman dengan para malaikat. Macam mana? Al-imanu bil malaikati wa annahum min alimil ghaib. Beriman dengan para malaikat dan meyakini malaikat ini ialah daripada makhluk Tuhan yang berada di alam ghaib. Dia bukan berada di alam zahir, bukan berada yang kita nampak dengan mata kepala, tak ada. Dan mereka ni kata para ulama, annahum ashkhasun wa zawatu mahsusatun tas'udu wa tanzilu wa tara wa tadhhabu wa taji'u wa tukhatibur rusul. Dia sejenis makhluk yang mempunyai bentuk tubuh, dan dia ni ialah makhluk yang ada mahsusah, perasaan dan panca indera. Dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh pergi, dia boleh terbang, dan dia boleh berkomunikasi dengan para nabi. Itu yang kita nak tahu dengan malaikat ni. Dan malaikat ni pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi kata dia diciptakan daripada nur, iaitu cahaya. Nabi kata khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat diciptakan daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan jin itu diciptakan daripada api. Dia bukan api betul sebenarnya jin ni. Marij ni maksud dia apa? Api tu yang atas tu, yang ujung tu, yang keluar bunga api tu. Situ penciptaan jin sebenarnya.
Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan daripada apa yang dah pernah aku sebut, Nabi kata, iaitu daripada tanah. Quran pun sebut benda tu. Okey. Dan malaikat ni dia ada keistimewaan, kedudukan dia sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Taala iktiraf malaikat ni la ya'sunallah. Mereka tak akan pernah bermaksiat. Sebab tu antara benda yang orang kata apa, yang menjadi isu dalam isu malaikat ni ialah cerita Harut dan Marut. Kan? Cerita Harut Marut ni dia ada dua version. Satu version yang sahih, satu version Israiliyat yang ada problem sikit situ. Saya cerita version Israiliyat dulu. Kita baca Quran kan, surah Baqarah ni, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Quran sebut. Okey. Cerita tentang dua malaikat nama Harut Marut. Saya nak sebut, kita dengar cerita ni kita ada problem nak beriman dengan malaikat kalau kita dengar riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat kata bila mana selesai saja, bila mana Allah Ta'ala ni dah hantar manusia atas muka bumi ni, riwayat saya ringkaskan. Jadi malaikat duk tengok manusia ni duduk atas muka bumi dahsyat, buat kerosakan, bunuh satu sama lain. Jadi malaikat ni dia tengok manusia, dia kata teruk manusia. Tuhan bagi nikmat bukan main lagi, akal lagi Tuhan bagi. Boleh dia melakukan maksiat pada Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kata kepada malaikat, kamu tak tahu, kalau kamu jadi manusia baru kamu tahu teruknya. Jadi para malaikat ni dia rasa dia, orang kata apa, dia macam salah, dia macam buat perbincangan lah, ni riwayat Israiliyat lah. Buat perbincangan sama-sama dia. Allah Ta'ala beri kepada para malaikat ni, kalau kamu nak tahu susah jadi manusia, pilih mana-mana kumpulan kamu, aku akan hantar ke bumi, dan dengan perasaan manusia, iaitu dengan ada hawa nafsu. Okay. Jadi malaikat ni buat mesyuarat bincang, lantik dua orang, Harut Marut. Hantar Harut Marut ni, letak dalam Harut Marut ni, dia punya perasaan tu ada hawa nafsu. Jadi Harut dan Marut ni turun atas muka bumi, dia pun beramal dengan amal soleh apa semua, sehinggalah dia jumpa dengan satu orang perempuan. Maka perempuan tu pun telah ajak dia, saya mudah ceritalah, ajak dia minum arak apa semua sampai bunuh orang apa semua, dan akhirnya dia berzina dengan perempuan tu. Maka para malaikat pun kata, oh lagu tu punya jadi manusia dahsyat ah. Tak boleh kata manusia ni. Okey. Itu riwayat Israiliyat. Jadi apa yang kena pada dua malaikat tu, digantung antara langit dan bumi. Naik ke langit pun tak, turun ke bumi pun tidak. Okey. Penghinaan pada malaikat. Okey. Kalau kita baca riwayat ni, dia kontradik dengan ayat Quran, dia berlawan dengan ayat Quran. Sebab Quran kata malaikat ni jenis tak maksiat pada Tuhan. Ni tiba-tiba cerita Harut Marut ni dia buat maksiat. Quran kata tak maksiat. Bila mana Quran kata tak maksiat, maknanya sekali dengan Harut Marut dalam tu. Sebab Tuhan tak kecualikan Harut dan Marut tu. Rupa-rupanya versi yang sahih, Harut dan Marut ni dia bukanlah diletakkan hawa nafsu. Dia ni ialah dua orang malaikat yang Allah Ta'ala hantar atas muka bumi untuk menyerupai manusia dan beritahu manusia tentang bahaya ilmu sihir. Tu ya sebenarnya. Ajar pada manusia ilmu sihir ni bahaya. Jadi manusia pun tanya, manusia yang duduk di Babylon, sebab ayat tu sebut bi Babila Harut wa Marut. Babil tu maksudnya Babylon di Iraq. Jadi manusia ni duduk tanya, apa benda sihir tu? Okey, sihir ni lagu ni. Dia pun ajar sihir. Sihir jenis lagu ni, sihir tafriq. Dalam Quran tu sebut. Dan antara sihir yang paling kuat ialah yufarriqunan nas, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir yang menjauhkan antara suami dan isteri, dipanggil sihir tafriq. Pisah suami isteri. Okey. Jadi malaikat tu duk ajar. Malaikat tu kata, kami ni ujian kepada kamu. Kami ajar bukan suruh ikut, kami ajar suruh berwaspada. Kami ajar ni suruh berwaspada. Bukan suruh jadi ahli sihir pula lepas pada ni. Tapi yang duk dengar kuliah malaikat tu salah faham. Dia dapat ilmu sihir, dia sihir orang. Harut Marut tak ada salah dalam isu tu. Harut Marut cuma menjalankan tugas Tuhan, ajar pada manusia tentang jenis-jenis sihir yang bahaya. Sebab tu kalau kita tengok, kalau tuan-tuan semua boleh cari dalam internet ni, dia ada satu orang tokoh ruqyah, nak kata dunia pun boleh kot, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia ni orang Mesir tapi sekarang duduk di Qatar. Kalau tak Qatar pun di Turki. Dia ada anak murid dia di Malaysia ni, Ustaz Syarahan Syafi'i tu. Okey. Tapi Ustaz Syarahan tu tak semua juga dia ikut yang Wahid Abdul Salam Bali tu. Tapi betul lah kalau orang tanya dia berguru tak dengan kawan tu, memang betul dia berguru dengan kawan tu.
Cuma dia tak ambil semua, dia ambil juga yang dia berguru dengan orang lain. Tapi kita bukan nak cerita syarahan Syafi'i tu lah. Nak cerita pada kita bahawasanya Syekh Wahid Abdul Salam Hadi dia ada tulis buku Wiqayatul Insan. Dah terjemah dalam bahasa Indonesia, dah ada terjemah. Dalam buku tu dia kata antara cara nak berubat orang ni, nak jadi peruqyah yang sejati, peruqyah yang betul-betul boleh ruqyah orang, kita kena pandai ilmu sihir dulu. Bila mana seorang peruqyah ni dia belajar ilmu sihir, dia tak tahan, dia nak test sihir tu problem dia. Asal dia nak jadi perubatan Islam, tapi dia tak sabar, dia ada sihir tu, dia test sihir tu, dia jadi ahli sihir. Jadi sebab tu ruqyah yang betul-betul nak belajar tu, dia kena faham jenis-jenis sihir. Dan memang sihir yang paling ampuh ialah sihir tafriq. Sebab tu sebahagian riwayat kata Nabi yang turun ayat Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq tu, ialah Nabi kena sihir dengan seorang lelaki Yahudi nama dia Labid bin A'sam. Para ulama cuba cari sihir apa yang kena pada Nabi ni. Dia cari rambut Nabi, dia ikat-ikat, dia pintar, dia letak dalam perigi. Sihir yang kena pada Nabi kena sihir lama mana? 6 bulan Nabi kena sihir. Macam mana Nabi kena? Dua pendapat. Para ulama kata yang pertama tafriq, yang kedua takhyil. Takhyil ni macam mana? Nabi jadi khayal. Nabi rasa macam dah salat, rupanya tak salat lagi. Aisyah pernah tegur Nabi, kenapa tak pergi masjid? Sahabat duk tunggu. Nabi kata bukan dah salat ke? Nabi jadi lupa. Dan ada setengah keadaan tu Nabi tak selesa duduk dengan setengah isteri. Nabi rasa macam tak berapa nak balik rumah kawan tu. Saya nak cerita sini apa? Nabi kena. Cerita Nabi kena. Sehingga turunlah kepada Nabi ni dua malaikat duk beritahu kena apa pada lelaki ni. Dia tak turun macam Jibril beritahu, wahai Muhammad kamu kena sihir. Malaikat seorang duduk di kepala Nabi, seorang duduk di kaki Nabi. Yang di kepala, yang di kaki tanya soalan pada yang di kepala. Kenapa pada lelaki ni? Yang di kepala kata matbub, dia kena sihir. Sihir apa? Sihir daripada lelaki nama dia Labid bin A'sam. Siapa yang buat? Bukan Labid buat, anak dia buat. Anak perempuan. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan daripada kejahatan ahli sihir perempuan yang telah meniup pada simpulan-simpulan. Maksud ayat tu nak beritahu pada kita kecenderungan untuk buat sihir tafriq ni dia mari pada kecemburuan perempuan. Bukan nak kata orang perempuan ni suka sihir orang. Kalau kita baca surah Maidah, yang suka curi tu Tuhan kata lelaki suka curi barang orang. Cuma yang suka sihir orang ni dia mari kecenderungan rasa tak selesa tengok kawan tu bahagia. Jadi Labid bin A'sam dia ada anak-anak perempuan ni yang pandai sihir. Dia Yahudi ni memang terkenal dengan sihir. Dia pun carilah barang-barang Nabi, jumpa, dia ambil dekat sikat Nabi, rambut Nabi, dia pintal sebanyak 11 ikatan. Sebab tu kalau kita campur Al-Falaq dengan An-Nas, dia 11 ayat. Nabi beritahu pada Ammar bin Yasir, pergi ke perigi tu, ambil simpulan dalam perigi tu, cabut. Satu cabut, baca Qul a'udzu birabbil falaq sampai minal jinnati wan nas, 11 ikatan. Kata Ammar bin Yasir dengan Zubair bin Al-Awwam yang pergi ke perigi tu, dia kata kami buka perigi tu, air perigi tu warna merah macam inai. Sehinggalah kami angkat air perigi tu berubah jernih serta-merta kerana kuatnya sihir yang kena pada Nabi. Cuma nak beritahu Harut Marut tu cerita dia mai ajar sihir. Dia bukan malaikat yang langgar perintah Tuhan. Jadi nak beritahu pada kita, Imam Syafi'i dia kata malaikat sini ialah malaikat yang tak pernah maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat ni dia ada banyak tugas. Antara sebahagiannya yang diwakilkan untuk bawa hujan dan juga beri kesuburan pada tanam-tanaman, beri rezeki ni. Wa minhum muwakkalun bil wahyi, dan ada sebahagian malaikat ni yang yang diwakilkan untuk sampaikan wahyu. Wa minhum muwakkalun bi hifdzi bani Adam, ada sebahagiannya yang jaga anak Adam daripada sebarang kecelakaan. Dan malaikat ni banyak tugasan dia lah, dan bilangan malaikat ni cukup banyak. Sebahagian para ulama sebut bilangan malaikat ni dia terlalu banyak, sebab atas satu orang manusia ni pun ada 2 malaikat dah yang jaga. Quran sebut ma yalfidhu min qaulin ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimah yang anak Adam tu dia sebut melainkan di kiri dan kanannya ada raqib dan atid. Manusia hari ni ada berapa bilion? Ada 7 bilion lebih kurang lah kot statistik. Atas satu orang manusia tu ada 2 malaikat, double 14 bilion.
Itu yang duk jaga, bukan yang duk jaga bukit gunung belum masuk okay. Terlalu banyak. Maknanya bilangan malaikat ni terlalu banyak. Yang ada sebahagian kata yang paling ramai ialah malaikat, yang kedua jin, barulah manusia. Dari segi turutan dia tu. Wallahu a'lam, itu tidak disebut dalam Quran. Cuma nak beritahu malaikat ni banyak ah. Dalam hadis Nabi kata, "Ma min mawdi'in bi arba'ati asabi'." Tidak ada satu tempat, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, tidak ada satu tempat yang boleh direnggangkan dengan 4 jari illa wa ma'ahu au illa mawdi'un malak. Melainkan ada malaikat situ. Maknanya atas muka bumi ni kita letak 4 jari. Alik ni malaikat, dan semua sudut ni duk ada. Macam majlis ilmu kita ni lagi ramai lah duk ada. Sebab memang nak biduk sebut pasal benda tu. Jadi penuh kita ni dengan malaikat. Dan kita kena beriman malaikat ni dia ada mahsus. Mahsus ni maksud dia apa? Kelemahan dan perasaan. Malaikat dia ada benda yang dia tak suka. Apa yang dia tak suka? Nabi kata, tak suka rumah yang ada gambar, rumah yang ada anjing. Tak masuk. Adakah malaikat tu terlalu lekeh sampai takut sangat anjing tu? Kata malaikat besar, sayap saja boleh tutup sebelah bumi, anjing pun takut. Ada orang cakap aku tu. Itu bukan nak kata malaikat takut anjing, dia tak suka. Dia boleh tampar orang anjing tu kalau dia nak. Okay. Cuma nak beritahu dia kata, dia bukan nak sebut dia takut anjing, dia tengok kita macam kita tengok anjing tu kita lari. Okay. Cuma dia ada benda yang dia tak suka. Dia macam syaitan. Dia ada part yang dia tak boleh nak pergi, iaitu azan. Kata Imam Malik, bila mana syaitan ni dengar azan, Imam Malik riwayat hadis dalam kitab dia Muwatta, bila mana syaitan dia dengar azan, dia akan lari sejauh mungkin pada kawasan yang tak dengar azan. Fa'alaihi durat, dalam keadaan terkentut. Bukanlah dia tu hancur bila mana dengar azan, cuma dia tak suka. Macam kita bukan takut dengan seorang, kita tak suka, jadi kita larikan diri. Lari tak suka tu bukan maknanya dia lemah dan dia penakut ataupun dia tu tak kuat untuk lawan benda tu. Cuma dia panggil sebagai mahsus. Dia ada benda yang dia suka dan ada benda yang dia tak suka. Okay. Kemudian wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya, iaitu kitab-kitab yang disebut dalam Al-Quran tu sendiri, iaitu 4 buah kitab. Bermula dengan kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Kemudian seterusnya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan seterusnya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir ialah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena beriman dengan kewujudan keempat-empat buah kitab ni, dan kita kena pegang yang mana? Kena pegang yang paling latest, iaitu Al-Quran. Sebab Al-Quran ni Allah Ta'ala dah sebut musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Quran ni dia membenarkan semua kitab-kitab yang dah terdahulu. Sebab tu ada riwayat Umar Al-Khattab, dia pernah pegang lembaran daripada Injil, pegang depan Nabi. Tengok Nabi duk tengok, dia duk baca lembaran tu. Nabi kata, apa yang kamu baca? Dia kata suhuf, lembaran-lembaran daripada kitab terdahulu, suhuf Taurat ataupun suhuf Injil. Okay. Tapi dalam riwayat kata ianya ialah petikan daripada Taurat, Old Testament lah, orang Kristian ini disebut. Okay. Okay. Ataupun Talmud yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ini. Okay. Jadi Nabi SAW dia kata, wahai Umar, in kana Musa hayyan, sekiranya Nabi Musa ni dia hidup, ajaran dia ataupun kitab Taurat dia tak valid, dia kena ikut Quran. Maksudnya Nabi nak beritahu pada Umar, tak payahlah duk sibuk baca Taurat tu, baca, fokus pada Quran ni dulu. Bukanlah makna kata jangan peduli langsung kitab tu, cuma nak beritahu kedudukan kitab tu. Dan kita juga kena beriman adanya suhuf. Suhuf ni selain pada kitab, 4 buah kitab lah, tak diketahuilah berapa bilangan suhuf ni. Cuma Quran sebut, kita baca surah Al-A'la kan, ayat terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Antara Nabi yang dapat suhuf ni Ibrahim dan juga Musa. Musa dapat Taurat dan dapat juga suhuf. Berimanlah benda tu ada. Dan yang dijaga dengan rapi ialah Quran. Yang lain tu terdedah kepada penyelewengan ataupun pemalsuan. Okay. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami beriman, aku beriman kepada rasul-rasul, dan juga aku tidak membezakan di antara satu rasul dengan rasul yang lain. Okay. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia nak beritahu pendirian dia terhadap rasul ni, dia beriman semua rasul yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, faminhum man naqsushum alaih,
Di antara rasul-rasul itu ada yang kami kisahkan, wa minhum man lam yaqsushum, dan di antara mereka kami tak beritahu. Bilangan para nabi dan rasul, ada satu hadis riwayat pada Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi kata bilangan para nabi, para rasul, para nabi ini 124,000 orang. Dan bilangan para rasul 300 berapa belah, ada riwayat kata 313 dan beberapa riwayat lah. Okey. Nak sebut pada kita bahawasanya bilangan nabi dan rasul tu ramai. Cuma yang diketahui dalam Quran 25 orang. Yang datang daripada Bani Israel dan Arab. Jadi boleh jadi tak akan ada nabi daripada bangsa lain, boleh jadi dengan bilangan yang ramai tu. Cuma Quran tak highlight yang tu. Sebab Quran nak highlightkan yang penting-penting saja. Jadi kita beriman dengan nabi dan rasul, dan pendirian kita tak bezakan nabi dan rasul ni. Kita kata Nabi Muhammad ni nabi akhir zaman, dan kita terima semua nabi-nabi. Kita beriman dan kita percaya nabi ni dengan nabi yang lain dia panggil mutadamin, saling ada hubungan kait antara satu sama lain. Sebab tu bila mana berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, antara benda yang Tuhan suruh dan programkan nabi ialah pertemuan dengan nabi-nabi lain. Ada. Nak beritahu pada kita apa? Hubungan nabi dengan Nabi Muhammad tu dah ada sampai pada Ibrahim, sampailah kepada Nabi Adam. Nabi cerita pada para sahabat, Nabi kata aku jumpa Nabi Isa di langit sekian, dan aku melihat Nabi Isa ni wajah dia paling serupa dengan wajah Urwah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Nabi kata Urwah bin Mas'ud ni rambut dia, Nabi Isa ni rambut dia lurus. Kamu nak tengok Nabi Isa, tengok Urwah bin Mas'ud. Dan aku berjumpa dengan datukku iaitu Ibrahim, dan kamu nak tengok muka Ibrahim, tengoklah muka aku, kata Nabi. Sama. Dan Nabi jumpa Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi kata Allah Ta'ala telah beri kepada Yusuf ni nisfun minal jamal, separuh daripada kecantikan ataupun kesempurnaan. Sebab tu para ulama dia ada selisih sikitlah pendapat ni. Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf mana lagi smart? Okay. Pendapat yang kuat mengatakan Nabi Yusuf, sebab memang jelas Nabi sebut lagu tu. Okay. Tapi bukanlah bila mana kita sebut Nabi Yusuf smart kita rasa Nabi Muhammad tak berapa smart. Hakikatnya semua Nabi ni ada kesempurnaan lah. Sebab Nabi ni dia memiliki kesempurnaan. Dia perlu orang yang ada, orang kata apa, haibah, ada credibility untuk jadi seorang Nabi tu. Okay. Cuma antara yang paling kemas tu ialah Nabi Yusuf. Kecantikan Nabi Yusuf telah menjadi fitnah pada waktu kecilnya. Waktu dia muda, bukan kecil lah, maknanya waktu dia remaja. Sehingga dia kena fitnah dengan Zulaikha apa semua tu. Dan kecantikan dan ketampanan Nabi Yusuf tu menjadi haibah. Haibah ni maksudnya orang nampak tu orang rasa segan dengan kedudukan. Sebab tu bila mana dia jadi Khazainul Misr, pemegang perbendaharaan Mesir, waktu tu Nabi Yusuf handsome, tapi orang tengok Nabi Yusuf bukan orang terpikat dengan handsome dia, orang terpikat dengan haibah dia sebagai seorang pemimpin pada waktu tu. Sebab dia dah berusia. Okay. Jadi kita tidak beza-bezakan antara Nabi dan Rasul. Kita kata semua Nabi-Nabi ni ada hubung kait, dan kita tidak lebihkan Nabi Muhammad sampai maqam Tuhan. Kita kata Nabi Muhammad ni khatamun nabiyyin, penutup kepada sekalian para Nabi. Tidak ada lagi Nabi selepas daripada tu. Kita bukan macam Yahudi, lebihkan Nabi-Nabi lain, tak mau terima Nabi Muhammad. Kita bukan pun macam Kristian yang lebihkan Nabi Isa, bezakan Nabi lain. Ataupun agama Sabianism. Quran sebut wassabiin. Sabianism ni ada sebahagian para ulama kata agama tu masih wujud di Iraq hari ni, tapi tak panggil Sabian, dia panggil Mandainism. Dia percaya Nabi Yahya, dia kafirkan Nabi Isa. Dia bukan tak terima Nabi Isa, dia kafirkan Nabi Isa lagi. Dia benda tu wujud di Iraq hari ni, duk ada lagi lah pengikut dia pakai putih semua. Itu boleh carilah, itu perbandingan agama. Cuma nak beritahu kita Islam kita terima semua sekali. Okey. Jadi alhamdulillah selesai kita untuk bahagian tu. Kita akan sambung minggu depan pada wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahagian tu naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.